berkenaan dengan buku Michael Hart. Dalam tu kalau kita memperhatikan antara tokoh-tokoh, figure-figure dan personaliti yang terisi di dalam setiap muka surat buku, pasti kita akan membuat rumusan sekurang-kurangnya dia terbahagi kepada dua komponen. Apa dua komponen penting tersebut? Yang pertama ialah dipaparkan karya-karya berbentuk kepribadian, hasil daripada pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, idea-idea, ideologi-ideologi daripada pemikiran mereka. Dan kalau kita melihat benda ni dapat kita hubung kaitkan dengan beberapa konteks. Pertama, ada individu-individu ini terkait dengan konteks keagamaan. Ada individu-individu ini terkait dengan konteks falsafah-falsafah tertentu. Ada yang terkait dengan konteks teori-teori sains. Ada yang terkait dengan konteks teori-teori sosial. Ada yang terkait dengan konteks kebudayaan, kesusastraan dan kesenian. Itu sebagai contoh. Bila kita lihat gagasan dan pemikiran yang dibawa oleh individu-individu yang terdapat di dalam buku Michael Hart ini, kita ambil konteks yang pertama sebagai contoh sudut keagamaan. Dalamnya ada nama-nama besar seperti Gautama Buddha, keagamaan. Konghucu, keagamaan. Lao Tzu, keagamaan. Zoroaster atau Zarathustra, keagamaan. Ada Guru Nanak yang terkait dengan agama Sikh, keagamaan. Baik, bila kita tengok konteks yang kedua, falsafah-falsafah tertentu. Adanya nama-nama seperti tiga tokoh utama falsafah Yunani, Greek. Ada Aristotle, ada Plato, ada Socrates dan ahli-ahli falsafah yang lain. Ada yang terkait dengan teori-teori sains seperti Sir Isaac Newton, seperti Albert Einstein. Siapa lagi yang terkenal dengan teori-teori sainsnya? Banyak lagi tokoh-tokoh. Ada teori-teori sosial. Ada Lenin, ada Stalin, ada Adolf Hitler, adanya John Locke, dan adanya tokoh-tokoh reformasi seperti John Calvin dan nama-nama yang lain. Tak kurang juga yang terkait dengan kesenian, kesusastraan, payah nak sebutnya. Ludwig van Beethoven, terkenal. Lepas tu, nama-nama tokoh seni yang ada pada Ninja Turtle. Raphael, Ninja Turtle. Donatello, Ninja Turtle. Michelangelo, Ninja Turtle. Leonardo da Vinci, Ninja Turtle. Dan nama-nama tokoh ahli muzik yang lain. Adanya tokoh sains yang hebat seperti Edwin Hubble dan sebagainya. Bila kita lihat benda-benda tadi, sebenarnya apa yang mengarah pemikiran mereka? Pemikiran mereka sebenarnya disasarkan kepada unsur-unsur kecenderungan, kemuyulan dan minat mereka sehingga diletakkan dalam konteks-konteks yang saya sebutkan tadi. Bila sebut saja Gautama Buddha, otak kita hanya mengarah kepada konteks agama, dia tak pi teori sains pun. Dia tak pi seni dan budaya pun. Bila kita sebut Sir Isaac Newton, dia tak pi ke agama, dia tak pi ke seni, dia pi kepada teori sains. Bila kita sebut Mozart, bila kita sebut Beethoven, dia tak pi agama, dia tak pi falsafah, dia pi seni dan budaya. Jadi mereka melahirkan gagasan mereka dan mereka dikenali oleh dunia sehinggalah beberapa rentang masa yang lama selepas kematian, orang ingat, orang kenang. Tapi sudut yang kedua, mereka bukan dikenali dengan gagasan idea pemikiran, tetapi lebih kepada pembentukan disiplin fizikal. Mereka mungkin adalah tokoh-tokoh dan genre-genre perang yang besar.
tokoh-tokoh yang melibatkan perluasan tanah-tanah jajahan, wilayah dan kekuasaan. Mereka mungkin tokoh dari kalangan raja-raja dan pemerintah sebuah ketamadunan yang besar dan hebat. Seperti siapa? Contohnya seperti keluarga Ilkhanate. Siapa keluarga Ilkhanate? Keluarga Khan, Kublai Khan, Genghis Khan dan Khan-Khan yang lain. Adanya Alexander the Great, adanya Cyrus Agung, adanya Napoleon Bonaparte, adanya Adolf Hitler, adanya Benito Mussolini, adanya Stalin, adanya ni. Ni tokoh-tokoh yang lebih terarah kepada bentuk fizikal berlebihan daripada idea dan gagasan mereka. Walaupun kita tidak pernah menyangkal, di sisi mereka juga ada idea-idea dan gagasan serta ideologi yang mereka bawa, tapi penampakan kelebihan itu terarah kepada sudut yang disebutkan tadi. Tapi kalau kita mengembalikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan pada rating dan ranking yang teratas, dua-dua komponen tersebut sudah bersemadi dalam diri Rasulullah. Rasulullah juga ada gagasan. Rasulullah juga ada idea-idea. Rasulullah juga ada pemikiran-pemikiran yang tak pernah lapuk dik panas. Tak pernah lapuk dik hujan. Tak pernah lekang dik panas. Aduh, apa boleh tertukar ni? Itu hebatnya Nabi. Bahkan dari sudut kemiliteran, dari sudut peperangan, dari sudut Nabi ni cuba untuk mendakwahkan Islam dalam konteks yang lebih besar dan lebih luas. Nabi mempunyai kesanggupan dan kelebihan dari sudut itu. Bahkan lebih jauh sebenarnya di mana kehebatan sebenar Nabi berbanding dua komponen ini. Kehebatan sebenar Rasulullah berbanding dua komponen ini kerana berjaya melahirkan sebanyak-banyak dan sebesar-besar tokoh yang meneruskan warisan dan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini kita tengok Albert Einstein, tapi nak melahirkan Einstein kedua, ketiga dan keempat memang sukar. Kita tengok Adolf Hitler, tapi nak melahirkan Hitler kedua, ketiga dan keempat memang payah. Kita tengok Mao Zedong, nak melahirkan Mao Zedong yang kedua, ketiga, keempat memang payah. Kadang-kadang idea pemikirannya berterusan, tetapi konteks kelayakan dan kredibiliti serta prioriti yang ada pada sosok tubuh tadi sukar untuk dijejaki pada zaman-zaman keseterusnya. Tetapi berbeza dengan Rasulullah. Beliau tahu beliau akan meninggalkan dunia ini. Beliau akan diwafatkan oleh Allah. Tetapi warisan dan legasi, kemegahan dan kehebatan ini akan diteruskan oleh peneraju seterusnya. Sahabat-sahabat besar yang disebut sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang berlangsung hampir 40 tahun. 2 tahun pada zaman Abu Bakar, 10 tahun pada zaman Umar, 12 tahun pada zaman Osman dan 6 tahun pada zaman Ali, menggenapi 40 tahun pemerintahan Khilafah Ar-Rashidah. Bahkan ia berakhir tidak diteruskan dari satu dinasti ke satu dinasti, ketamadunan ke satu ketamadunan, kerajaan demi satu kerajaan. Daripada Umayyah, daripada Abbasiyah, daripada Andalusia, daripada Saljuk, daripada Kesultanan Delhi, daripada Aurangzeb India dan seterusnya sampai ke kerajaan Turki Osmaniyah. Bahkan hari ini walaupun Osmaniyah dah jatuh, kerajaan-kerajaan Islam masih tetap ada dan kukuh atas nama negara-negara tertentu, wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu. Ini yang Nabi tinggal. Nabi hanya meninggalkan manusia-manusia yang mempunyai kecerdasan akal, intelek mereka tinggi. Nabi meninggalkan
sahabat yang berdaya kepimpinan yang tinggi, meninggalkan sahabat-sahabat yang mempunyai keberanian yang tinggi, mempunyai sahabat-sahabat yang mempunyai kekayaan yang hebat, mempunyai sahabat-sahabat yang sanggup berkorban demi Allah, Rasul dan agama ini. Lihat bagaimana Rasulullah mencaturkan pada para sahabat. Rasulullah memilih sahabat-sahabat, Rasulullah mengasuh dan mentarbiah mereka, ingat, mengikut kecenderungan mereka, mengikut karakter yang ada pada sahabat tersebut. Nabi tengok sahabat ni perangai macam ni, peribadi macam ni, karakter macam ni. Nabi dah sediakan tapak dan tugas tertentu untuk dia. Hak ni pula jenis macam ni, perangai macam ni, sikap macam ni. Nabi dah simpan satu tugas untuk dia. Sebab tu ada sahabat-sahabat, di dalam istilah kita panggil sahabat-sahabat yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi. Ada sahabat yang jaga barang-barang Nabi. Ada sahabat yang menjaga keperluan-keperluan harian Nabi. Ada sahabat yang menjadi tukang-tukang syair Nabi. Ada sahabat yang menjadi tukang-tukang tulis wahyu Nabi. Ada sahabat yang dikhususkan untuk membalas surat-surat daripada utusan di luar kerajaan Islam. Ada sahabat-sahabat dikhususkan jadi bodyguard dan pengawal kepada Nabi. Dan macam-macam tugas yang berlainan dan berbeza. Semua ini bukan sembrono untuk ditempatkan. Bukan saja-saja untuk dilatih, bukan saja-saja untuk dikhususkan, tetapi karakter tadi. Yang ni sesuai yang mana, yang ni sesuai yang mana, dan mereka menjayakan tugas mereka dengan cukup baik. Bahkan dalam satu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, antaranya secara pemaknaan, Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut yang paling penyayang di kalangan sahabat-sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar. Yang paling tegas dalam hukum-hukum Allah adalah Sayyidina Umar. Yang paling pemalu adalah Sayyidina Utsman. Yang paling mengerti dan faham tentang hukum halal dan haram, Muaz bin Jabal. Yang paling mengetahui tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang paling cekap dalam ilmu miras, ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Yang paling amanah. Setiap umat ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Rasulullah telah mengkhusus dan menspesifikasikan sahabat dan kelebihan serta karakter mereka. Tetapi secara umum, semua sahabat ada sifat tersebut. Kalau kita kata sayang, semua sahabat ada sifat penyayang. Tapi yang lebih dan menonjol sifat ni siapa? Abu Bakar. Semua sahabat tegas dengan hukum-hukum dan syariat Allah. Tapi yang menonjol ketegasan tu Umar. Bukan kata tak ada. Dari sudut malu, sahabat-sahabat lain pun malu. Yang lebih menonjol, tak boleh nak buat yang lebih menonjol kemaluannya. Ayat tu jadi lain. Yang lebih menonjol sifat malunya ialah Sayyidina Utsman. Yang lebih menonjol hukum hakam di kalangan sahabat siapa? Muaz bin Jabal. Yang lebih menonjol pengetahuan tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang lebih menonjol tentang ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Yang lebih menonjol tentang amanah, Abu Ubaidah. Orang lain pun ada sifat ni. Bahkan kita hari ni, kalau kata sifat berani ada pada semua orang. Cuma takat berani, level berani itu tak sama. Penakut, nak kata penakut, Pak berani tadi tak ada penakut, bohong. Dia juga penakut. Tapi level penakut macam mana? Kalau setakat luruh buah kelapa lalu jalan gelap, dia tak lompat. Tapi kalau keluar betul-betul lompat, teng, 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 tu dia lari. Tapi ada orang semua tak takut. Hantu tak takut, binatang tak takut, binatang berbisa tak takut, dia takut bini. Oleh hantu, dia sengih je.
Mari ulat tedung, mari singa. Wow, wow. Alah. Balik, bini kata, bang, keluar minum kopi sampai pukul 10 saja. Alright, baik, abang balik. Semua orang ada sifat takut. Tapi penonjolan tu, macam kita dalam kampung. Kalau nak bincang apa-apa, nak cari untuk kes yang melibatkan keberanian, tengok nama siapa naik, itulah orang dia. Kes kita yang kita nak hadap dalam kampung kita ni memerlukan orang yang berani. Tiba-tiba orang sebut terus, Pak Cik Mat kalau debat ni. Orang lain penakut ke? Tak, orang lain pun berani. Tapi tahap keberanian dia tak boleh challenge Pak Cik Mat. Kalau sebut pasal ni, naik nama orang ni. Maksudnya dia lebih menonjol di sisi masyarakat nama ni. Orang lain tak ada ke sifat dia? Ada. Dia lebih menonjol. Tu yang Nabi tinggal.